yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Senarai pembahas adalah seperti berikut: YB Seputeh, YB Pasir Salak, YB Ampang, YB Kuantan, YB Kelang dan YB Tumpat. Saya jemput Yang Berhormat Seputeh. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya akan memberi satu ucapan yang tidak panjang kerana poin-poin yang saya bangkitkan ini adalah selepas saya berbincang dengan mereka dalam bidang profesional khususnya juru-ukur. Puan Yang di-Pertua, bagi pandangan juru-ukur yang saya hubungi, mereka rasa memanglah penting dan menepati perkembangan semasa di mana profesion juru-ukur tanah berlesen untuk bagi kerajaan untuk mengakui dan mengiktiraf skop kerja juru-ukur tanah berlesen supaya meliputi bukan sahaja pengukuran hak milik tetapi juga semua bidang ukur tanah dan pemetaan yang berkaitan atau geometrik termasuk kejuruteraan, hidrografi, pemetaan utility bawah tanah, fotogrametri dan lain-lain. Undang-undang baru menampung dan meliputi semua bidang kerja geomatik, khasnya bidang yang melibatkan teknologi baru. Undang-undang baru pasti akan melindungi kepentingan kerajaan dan orang awam dengan membangunkan standard dan garis panduan yang sewajarnya untuk memastikan profesion juru-ukur tanah dan geomatik mengekalkan dan menjaga disiplin profesional. Puan Yang di-Pertua, bagi Seksyen 3, definisi geometric survey. Apakah yang dimasukkan dengan using survey accurate techniques? Kaedah pengukuran melibatkan penggunaan peralatan yang sesuai, kalibrasi, prosedur, rujukan kepada sistem koordinat yang ditentukan dan lain-lain. Adakah pita ukur dan distometer, alat penentuan laser, alat aras dan sebagainya yang digunakan oleh kontraktor juga termasuk dalam definisi ini. Bagi Seksyen 14-2 yang mana memerlukan semua rekod atau data ukur termasuk geometric survey disimpan oleh JUPEM. Ini menjadikan JUPEM sebagai penjaga ataupun custodian semua data geometrik. Adakah ini perlu dan sesuai? Setahu saya, tidak semua data geometrik pihak kerajaan mempunyai kepentingan. Berapa banyak penambahan kaki tangan juru-ukur kerajaan, pakar IT, sistem komputer dari segi perkakasan dan perisian diperlukan? Mungkin data center baru diperlukan di setiap negeri untuk menampung data ukur geometrik yang sangat besar termasuklah points cloud, image dan video. Adakah peruntukan baru diperlukan dan juga berapa? Dan bagi Seksyen 17C kurungan 2 yang mana menyatakan denda kurang daripada RM100,000 adalah terlalu berat. Jadi pihak juru ukur yang saya hubungi, mereka minta kerajaan kurangkannya denda ini kepada kurang daripada RM50,000. Bagi Seksyen 19T tentang kesalahan, yang mana ia menyatakan penggunaan pelan-pelan ukur tanpa kebenaran memerlukan definisi yang tepat dan jelas kerana dokumen awam ini sepatutnya dibaca, diguna dan dirujuk oleh orang awam termasuklah perunting projek dan pegawai kerajaan pada bila-bila masa. Jadi kita tahu masa itu emas. Proses menunggu kebenaran pihak ketiga mahupun agensi kerajaan ataupun swasta mengambil masa yang panjang dan rumit. Pada masa ini, orang ramai memberi pelan-pelan ukur di JUPEM, termasuk tuan punya tanah, perancang bandar, arkitek, jurutera dan lain-lain yang menggunakan data tersebut untuk menghasilkan pelan perancangan dan reka bentuk masing-masing dan kemudiannya dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan untuk kelulusan. Bilangan juru ukur tanah berlesen kini masih tak sampai 500 orang di negara kita
dan ramai daripada mereka adalah warga emas. Jadi cadangan untuk menggalakkan lebih ramai pemuda mempelajari bidang geometrik. Lembaga Juru Ukur Tanah Berlesen perlu berusaha kuat untuk menambah bilangan profesional ukur dan geometrik dengan segera, khasnya daripada pihak swasta. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seputih. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Salak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengurusi yang memberikan peluang Yang Dipertua. Bukan Puan yang Dipertua kerana memberikan peluang untuk terlibat di dalam ucapan perbahasan RUU Juru Ukur Tanah Berlesen Pindaan 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan Yang Dipertua, seperti mana yang kita maklum, kerjaya juru ukur ini kurang dikenali oleh generasi hari ini. Namun sumbangannya untuk pembangunan negara sangatlah besar dan kita sangat kagumi. Jika tidak kerana kelebihan yang Allah berikan kepada mereka ini, nescaya kita berada di atas muka bumi ini penuh dengan kebimbangan. Bahkan kestabilan kedudukan bangunan dan cerapan hilal di bulan Ramadan ini juga antara sumbangan juru ukur ini. Oleh yang demikian, Pasir Salak ingin meneruskan kepada isi utama untuk membuka ruang minda dan mengajak generasi muda di luar sana untuk menceburi bidang ini. Puan Yang Dipertua, berbalik kepada perbahasan kita pada hari ini berkaitan Rang Undang-Undang Juru Ukur Tanah Berlesen Pindaan 2024. Pasir Salak sangat menyokong rasional pemindaan rang undang-undang ini, memandangkan sudah sekian lama seperti yang disebutkan tadi, tidak diubah dan dipinda mengikut kesesuaian keadaan kita pada hari ini. Terutamanya seperti memasukkan seksyen baru 19A ke dalam Akta 458 yang membenarkan apa-apa rekod dan data ukur atau apa-apa dokumen yang dikendaki untuk dikemukakan atau diberikan di bawah Akta 458 atau peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta 458 supaya dikemukakan atau diberikan melalui perantara elektronik atau secara penghantaran elektronik. Ianya sangat bersesuaian dengan perkembangan teknologi hari ini. Puan Yang Dipertua, seterusnya berkenaan beberapa pindaan kenaikan hukuman bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh JTB seperti mana yang dinyatakan dalam Seksyen 17 dan 18 Akta 458. Ia juga sangat relevan agar kualiti kerja yang dilakukan lebih teliti dan semakin baik. Akan tetapi persoalan di sini, apakah rasional meminda perenggan 17C 17(c) Akta 458 iaitu untuk menaikkan denda yang boleh dikenakan ke atas juru ukur tanah berlesen sebagai satu hukuman tata tertib daripada amaun tidak melebihi RM500 kepada amaun tidak melebihi RM1,000. Maksudnya penurunan RM400. Mohon pencerahan. Puan Yang Dipertua, seterusnya akhir sekali, bidang yang selama ini telah dijalankan oleh juru ukur tanah berlesen tetapi tidak dimasukkan dalam akta dan tidak dikawal untuk menjaga kepentingan rakyat. Cadangan Pasir Salak ialah hukuman
yang lebih berat kepada praktis yang tidak betul tetapi merangkumi non-land surveyor yang menjalankan kerja-kerja dan land surveyor yang melanggar etika. Dan akhir sekali, Pasir Salak percaya rasional di atas pindaan yang dibuat ada dinyatakan dalam preamble atau sinopsis ringkas dalam kertas cadangan pindaan beberapa peruntukan dalam akta tersebut seperti yang dinyatakan ianya tidak melibatkan implikasi kewangan kerajaan maupun rakyat. Oleh yang demikian, memadailah dengan hanya menjelaskan tujuan utama antaranya untuk memberikan penekanan terhadap interpretasi atau skop kerja ukur geometrik dan pemetaan yang lebih spesifik yang akan dikawal selia di bawah Akta Juru Ukur Tanah Belesen. Dengan izin, I stand corrected, sudah lama dan sangat ketinggalan. Jadi Pasir Salak menyokong pindaan RUU Juru Ukur Tanah Belesen pindaan 2024. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak. Saya jemput Yang Berhormat Ampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang YB yang di-Pertua. Saya sebenarnya pertamanya saya nak ucapkan syabas dan terima kasih kepada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam atas cadangan pindaan ini memandangkan sudah 66 tahun ya, ianya semenjak dikuatkuasakan tidak ada apa-apa pindaan yang dilakukan. Untuk itu yang di-Pertua Ampang mengalung-alungkan beberapa pindaan dalam Akta Ibu terhadap Seksyen 13 yang mana skop kerja JTB ataupun Juru Ukur Tanah Belesen ini bukan hanya tertumpu pada pelbagai kerja pengukuran hak milik, malah diperluaskan kepada disiplin ukur geometrik berteraskan teknik pengukuran tepat ataupun survey accurate teknik menurut datum pengukuran yang diiktiraf oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia iaitu JUPEM. Soalannya saya ingin bertanya, apakah ya dengan teknologi-teknologi yang terkini termasuklah pengukuran semua perkara ini, apakah teknologi yang pantas ini juga telah diambil kira dan pihak kerajaan apakah ada ianya dimasukkan sekali penguatkuasaan terhadap perkakasan dan alat-alat yang akan digunakan. Ya, bukan saja kaedah, bukan saja survey ataupun pengukuran itu dipentingkan, tetapi perkakasan-perkakasan yang digunakan juga mungkin perlu ada sedikit tumpuan dalam penguasaan ini. Bagi Seksyen 14 pula dengan menambah subseksyen baru 14.2 yang memperuntukkan penyimpanan pelan ukur geometrik di UPEN seusai semua kerja ukuran geometrik, saya Ampang ingin bertanya kepada pihak menteri, apakah saya yakin sebenarnya perkara ini dibuat termasuk mendigitalkan sepenuhnya eksersis ini. Jadi apakah soalan saya, apakah tumpuan ini berlaku seiring? Ia bukan sekadar hanya memperbetulkan penomboran, tapi kita mengharapkan juga pendigitalan eksersis ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang seterusnya Ampang ingin ucapkan syabas juga memandangkan Seksyen 9 dalam Akta Pindaan ini telah pun mengiktiraf penggunaan abreviasi LSR ataupun bermaksud dengan izin Land Surveyor. Ya, kalau kita cakap IR, kita ada untuk engineer, ya, SR untuk juru ukur bahan, AR untuk arkitek, tapi insya-Allah dengan pindaan ini nanti juru ukur kita akan dapat title LSR. Jadi tahniah. Jadi kita mengharapkan pengiktirafan ini boleh menaikkan lagi martabat dan kita harap bilangan kemasukan ramai lagi yang berlesen dalam perkara ini. Sebagaimana yang kata tadi, kita tak banyak ya, baru 500 lebih yang berdaftar. Seterusnya Ampang merasakan meskipun ukur halus adalah satu proses untuk mendapatkan hak milik tetap, yakni lengkap dengan ukuran muktamad keluasan bagi mana-mana tanah bergeran awal dengan hak milik sementara. Jadi peruntukan di bawah Akta 828, Ampang ingin bertanya dan juga berpandangan bahawa RUU JTB pindaan 2024 ini wajar menghuraikan sedikit isu-isu terkait ukur halus. Kerana saya yakin daripada pemilik mendapat hak milik tanah tetapi bertaraf sementara ke taraf ataupun ke peringkat mereka mendapat hak milik kekal ataupun hak milik geran yang kekal itu sementara menunggu, kita dapati sekarang ni masa menunggu untuk mendapat ukur halus itu amat lama, panjang. Jadi kita harap pihak kementerian juga melihat perkara ini. Dan juga yang ketiganya, kita mengharapkan juga
Manakala ianya begitu mustahak, apakah sekiranya wujud rancangan pembangunan di atas tanah berkenaan demi memastikan apa jua struktur dan bangunan yang didirikan berada betul-betul dalam sepadan lot. Kerana kita lihat kadang-kadang kita dapat hak milik tanah, ya, rakyat dapat hak milik tanah bila diukur semula, tiba-tiba bila diukur halus, tiba-tiba tanah dia tu termasuk dalam tanah orang lain ataupun orang lain mencerobohi tanah dia. Jadi yang akhirnya saya ingin ataupun dua perkara yang terakhir saya ingin cadangkan di sini. Kita Ampang menyambut baik sebenarnya penggantian Seksyen 17 dan 19 ya dalam pindaan ini, tapi saya juga berpandangan bahawa kadar denda maksimum bagi salah laku profesional dan juga individu, saya rasa macam ada tidak kena di sini. Contohnya Seksyen 17 salah laku profesional, kita lihat dendanya daripada RM500 dinaikkan kepada RM100.000. Bagi salah laku individu tanpa lesen yang sah, ya, di Seksyen 19 dari RM500 ke RM250.000. Ini satu perkara yang dua kedudukan yang berbeza. Bagi juru ukur yang berlesen, pada saya mereka ni adalah golongan profesional yang dah tahu, ya, betul, benar dan sebagainya. Malah kita kena bagikan dia charge yang lebih tinggi, ya. Kalau tidak pun sama, charge yang lebih tinggi daripada pihak individu. Individu ni memanglah mereka ni mungkin dia bernyamar, tetapi bagi mereka yang ada profession, lagi-lagi nanti bergelar LSR, membuat perlakuan ini sebenarnya tidak boleh, ya, kompromi dalam perkara ini. Jadi saya mencadangkan ataupun saya berpandangan bahawa pihak profesional lebih wajar perlu diberi kuasaan. Mungkin kita boleh tukar yang profesional itu dikenakan tindakan yang lebih, yang individu itu mungkin dikurangkan. Jadi saya mengharapkan pihak kerajaan melihat perkara ini, dan saya ingin bertanyalah sebenarnya apakah rasional, ya, Menteri bila pertimbangan ini dibuat pada asalnya masa pindaan ini dilakukan. Dan seterusnya saya juga merasakan kesimpulan daripada RUU ini, kalau kita luluskan nanti, saya yakin ada beberapa skop yang dinyatakan tadi. Kita akan insya-Allah memperkukuhkan Akta 458, kita akan memperluaskan skop kerja, memperkenalkan proses-proses yang lebih baik dan dokumentasi yang lebih sempurna termasuk dalam bidang elektronik, serta memperketatkan hukuman tata tertib. Malah kita juga memasukkan istilah-istilah lama yang ada ini. Jadi saya sebenarnya begitu mengambil baik ataupun menyokong penuh arang undang-undang ini, dan saya harap ia dapat diluluskan dan seterusnya pelaksanaannya dapat disegerakan. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Saya jemput Yang Berhormat Kuantan. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Sebelum tu saya mewakili warga Parlimen Kuantan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Polis yang ke-217. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Puan Yang Dipertua, secara dasarnya kita melihat pindaan kali ini menambah baik peruntukan Akta 458 dengan memasukkan kerja-kerja berkaitan pemetaan, iaitu tinjauan geometrik, pengurusan data dan rekod menggunakan sistem elektronik serta peningkatan kadar denda terhadap salah laku. Pindaan pada Seksyen 4 mewajibkan ahli lembaga pengarah berdaftar menurut Seksyen 9. Saya melihat pindaan ini berusaha memastikan ahli lembaga terdiri daripada mereka yang kompeten dan terlibat secara langsung dalam bidang juru ukur termasuk ketua pengarah. Pada Seksyen 9 memasukkan subseksyen baru 3/3 untuk menggunakan singkatan LSR bagi ahli berdaftar. Kita sedia maklum perkara ini telah dipraktikkan di luar sana. Namun pindaan ini mengesahkan praktikan tersebut secara formal di negara kita. Soalan saya, adakah dengan pindaan ini akan mempengaruhi kadar iuran bagi pendaftaran ahli atau peperiksaan yang berkaitan? Puan Yang Dipertua, Seksyen baru 19A memperuntukkan keperluan agar rekod tinjauan dan data atau apa-apa dokumen yang berkaitan yang diperlukan untuk diserah atau dihantar menggunakan medium elektronik. Pada masa ini, kita tidak boleh lari daripada keperluan teknologi termasuk pengurusan data secara elektronik. Oleh itu, saya amat bersetuju pada pindaan dan kaedah ini. Namun, ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian di atas perubahan ini. Saya difahamkan dokumen berkaitan perlu diserahkan atau submit secara atas talian dan berdasarkan maklumat daripada rakan-rakan surveyor, serahan melalui medium elektronik telah digunakan, namun hanya melibatkan title survey atau yang berkaitan dengan ukuran hak milik,
tidak terpakai kepada geometric survey. Diharapkan dengan Seksyen 19A, ianya turut terpakai kepada geometric survey untuk dihantar menggunakan medium elektronik. Saya ingin bertanya, adakah kaedah ini iaitu menggunakan medium elektronik diwajibkan sepenuhnya untuk atau bersifat pilihan? Sekiranya ia bersifat wajib secara keseluruhan, apakah tahap kesediaan sistem daripada pihak kerajaan termasuk Lembaga Juruukur Bahan Malaysia dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM pada nota kaki RUU ini tidak melibatkan implikasi keuangan tambahan? Sekiranya sistem pelayan dengan izin server dan pangkalan data sistem kerajaan belum bersedia, maka ianya perlu diperingatkan, di-upgrade, maka sudah semestinya memerlukan kos tambahan. Soalan saya, berapa peratus tahap kesediaan sistem kerajaan berkaitan sistem secara elektronik? Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri beberapa banyak rekod survey yang ada dalam simpanan pangkalan data LJBM sehingga masa kini. Dan apakah langkah-langkah pelan luar jangka atau backup sekiranya medium elektronik ini mengalami masalah dan gagal diakses? Saya mohon Yang Berhormat Menteri kongsikan dengan mengaplikasikan medium elektronik dan digital seberapa cepat atau suatu proses dokumentasi atau kelulusan diambil berbanding kaedah manual sedia ada. Puan Yang di-Pertua, seterusnya pindaan Seksyen 19 yang menaikkan kadar denda kepada mereka yang tidak berautoriti termasuk tidak mempunyai lesen ditingkatkan daripada 500 kepada 250,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Asasnya saya bersetuju dengan pindaan ini untuk memperketatkan hukuman kepada pesalah yang memalsukan lesen. Pindaan Seksyen 17 turut menaikkan kadar denda kepada juruukur bertauliah daripada 500 kepada 100,000 yang melakukan kesalahan. Namun pada seksyen ini tiada hukuman penjara dinyatakan. Soalan saya, apakah rasional perbezaan Seksyen 19 yang mengenakan hukuman penjara kepada mereka yang tiada lesen tetapi tiada hukuman penjara bagi Seksyen 17 yang melibatkan juruukur bertauliah? Saya ingin mendapatkan penjelasan juga daripada Yang Berhormat Menteri, adakah lesen juruukur bertauliah boleh ditarik balik sekiranya melakukan kesalahan yang serius atau didapati melakukan kesalahan secara berulang? Puan Yang di-Pertua, yang terakhirnya ingin menyentuh berkenaan arahan pada peruntukan peralihan yang menetapkan tempoh 6 bulan kepada mana-mana orang yang belum mempunyai lesen untuk memohon kepada lembaga supaya dimasukkan dalam daftar. Adakah tempoh 6 bulan mencukupi bagi meluluskan proses permohonan yang melibatkan beberapa syarat seperti dalam Seksyen 9? Adakah bukan warga negara boleh memohon lesen juruukur bahan di negara kita? Pada perenggan kedua Seksyen 10 Subseksyen 1 menyatakan tidak boleh dikeluarkan lesen melainkan dengan kelulusan menteri. Sekiranya ia dibenarkan, apakah justifikasi kepada kebenaran tersebut dan adakah mereka iaitu juruukur bukan warga negara terikat dengan undang-undang kerahsiaan negara? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Saya jemput Yang Berhormat Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Saya mulakan dengan baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama' ila al-ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Yang bermaksud Allah mentadbirkan makhluk-makhluknya bagi melaksanakan tadbirnya. Itu ia menurunkan segala sebab dan peraturan daripada langit ke bumi. Kemudian ia angkat kepada pengetahuannya segala yang berlaku daripada pentadbirannya untuk dihakimi. Pada satu masa yang dirasai oleh orang yang bersalah, banyak bilangan tahunnya mengikut hitungan masa yang kamu biasa. Sadaqallahul azim. Dalam meraihkan atau dalam kita meminda Akta Juruukur Tanah Berlesen, saya ingin mengucapkan pertamanya selamat Hari Juruukur Sedunia kepada semua juruukur-juruukur kita yang telah pun berlangsung pada 21 Mac 2024 yang lepas. Ukur merupakan benda asas dalam pembinaan sebuah negara kerana ia melibatkan tanah, iaitu kaedah pengukuran dalam kanun tanah negara membabitkan tanah yang merupakan aset negara yang tidak akan berkembang atau bertambah melainkan dibuat penebusan tanah. Dalam semua bidang dalam negara kita, kita akan lihat ada peruntukan dan unit ukur, termasuklah di bawah regimen askar jentera deraja pun ada juru ukur. Sebagai had pertahanan negara, satu bidang penting dalam penentuan dan mengukur sempadan. Ditambah dengan perkembangan AI dan teknologi geospatial terkini. Selamanya ini semuanya dah ada include dan kita melihat penambahan ini sangat bermakna bagi kerja-kerja untuk pengukuran kerana kita melihat ia merangkumi geometric survey. Selama ini dalam kerja-kerja melambikkan tanah negara, ianya memang dibuat oleh pihak JUPEM dan Juruukur Tanah Berlesen. Soalan saya ialah jika kita sebut
kenapa dalam hal-hal profesional lain disebut sebagai peguam atau accountant atau doktor, tetapi bila sampai ke juru ukur tanah disebut juru ukur tanah berlesen. Artinya macam ada juru ukur tanah tak berlesen. Jadi bagi saya kalau disebut juru ukur tanah pun dah memadai. Artinya memang dah cover sebagai land surveyor. Sebab itu dalam yang disebut dia cadangkan pun land surveyor, bukan land surveyor registered. Sebab ini nampaknya pelik kenapa kena sebut perkataan berlesen. Jadi kita ingin tanya berapakah jumlah yang berlesen dan yang tak berlesen sebenarnya yang berada dalam negara kita. Kita juga ingin bertanya pada pihak kerajaan, adakah dalam pengiraan ataupun dalam pindaan kali ini mengambil kira kerana kita tidak maklumkan bahawa JTB ataupun juru ukur tanah berlesen ini risau ada kerja-kerja yang selama ini tidak dikira sebagai title survey seperti contohnya utility survey, iaitu ukuran subsurface seperti cabling, piping yang termasuk dalam takrifan geometric survey juga telah dijalankan di beberapa di kalangan orang-orang yang bukan termasuk dalam JTB. Jadi sebab istilah yang diterangkan dalam libat urus ukuran hak milik dengan ukuran geometrik ini berbeza, antara ada 14, yang sini ada 4. Jadi adakah ini termasuk? Dan juga kita ingin tanya pada pihak kerajaan, adakah semua kerja-kerja yang dalam geometrik survey ini patut disertified oleh land surveyor sahaja? Geometrik survey ini juga pada pendapat JTB meliputi juga hydrographic survey, utility survey dan juga aerial mapping. Kerana bidang ukur termasuk dalam pembelajaran dan takrifannya dalam juga takrifan geometrik survey. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, berapakah universiti yang menawarkan kursus-kursus berkaitan dengan geometrik survey ini, kerana pada keperluan kita nampak keperluan akan lebih banyak. Dan kita lihat juga semasa kita sekolah kita belajar tentang termasuk dalam hal pelayaran. Saya dimahamkan dalam mapping ini termasuk juga pengiraan kepada ukuran dalam melibatkan lautan. Jadi adakah pembelajaran untuk kaedah geometrik ini akan dimasuk dalam silibus pendidikan, dan bila mana LSR ini diperbanyak dan dirasmikan, adakah dia akan mengubah daripada Persatuan Juru Ukur Berlesen kepada Majlis Juru Ukur Berlesen? Juga kita ingin bertanya kepada pihak kerajaan berkenaan dengan untuk kawasan pembangunan yang kecil, ia sepatutnya dibuat lebih mengelakkan orang awam terpaksa membayar 2 kali kos profesional di sini. Jadi adakah sepatutnya kawasan pembangunan kecil ini pecah lot, tidak memerlukan pengesahan perancang bandar bertauliah, cukup dengan juru ukur tanah berlesen sahaja. Jadi dalam hal ini kita ingin bertanya, apakah cukup tenaga profesional dalam negara kita setakat ini dari segi praktis dan pengalaman juru ukur sedia ada dalam perkara yang dibentangkan? Yang kedua, apakah mekanisme dan silibus pendidikan untuk geometrik survey di IPT peralatan pendedahan kepada mahasiswa kita yang sedang belajar di IPT dalam kos ini, cukupkah untuk bersedia untuk memenuhi kehendak pindaan pada hari ini? Dan berapakah institusi pendidikan yang mengadakan latihan untuk ukur dan geometrik, dan juga devices, peralatan-peralatan yang dibekalkan kepada semua juru ukur bakal juru ukur untuk mereka belajar tentang perkara ini. Jadi harapan kita agar satu perkara yang besar, iaitu berkenaan dengan pindaan dan kualifikasi dalam hal ini, apakah akan menyelesaikan batas sempadan maritim Malaysia dapat dimuktamadkan dan dinoktahkan. Indonesia sudah lama dan menuntut melalui deklarasi Juanda 12 Disember 1997 konsistensi dan representatif mereka menyebabkan PBB pada tahun 1982 mengiktiraf Pulau Natuna sebagai sebahagian daripada Indonesia. Di dalam hal ini kita memohon dengan pindaan pada hari ini, kita akan menoktahkan sempadan maritim kita supaya dapat kita sahkan dan selesaikan isu-isu ini. Dan juga kita ingin bertanya pada pihak kerajaan, adakah pindaan ini akan juga merujuk kepada aplikasi MyLot, MyGeoMap, IP Plan yang telah takluk kepada pindaan ini. Dan saya juga ingin bertanya, sejauh manakah pihak kerajaan akan memastikan bahawa tanah yang berada di semua negeri-negeri dapat kita selaraskan, kerana kita percaya dengan pindaan kepada tadi RUU alam sekitar, sekarang ni juru ukur tanah berlesen, ianya ada kaitan dengan SDG, bandar tradisional dan juga food security dan land security, kerana ini membabitkan tanah yang merupakan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi sejauh manakah pindaan ini boleh memberi kesan kepada perkembangan dari segi perancang bandar dan juga ukur, supaya kedua-dua negeri dan negara dapat dalam situasi win-win. Jadi saya mengharapkan supaya penyelarasan dalam tanah dapat dibuat dengan secara segera, sebagai kita menyahut kita ini e-government, sepatutnya semuanya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik dan perintah saling dapat dikemukakan di antara negeri-negeri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Sekarang saya minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab dalam masa 15 minit. Terima kasih kepada 6
Yang Berhormat yang telah 5. Yang Berhormat yang telah turut serta untuk membahaskan pindaan rang Undang-Undang Juruukur Tanah Berlesen pindaan 2024. Tujuan kita meminda sebagaimana saya telah sebut ialah untuk kita menambah baik dan memperkasakan akta sedia ada agar selari dengan peredaran masa dan juga kemajuan negara kita. Yang Berhormat Seputih ada bertanya tentang maksud survey accurate teknik sebentar tadi, dan untuk makluman Yang Berhormat, survey accurate teknik adalah merupakan istilah teknikal yang merujuk kepada kaedah pengukuran tepat menggunakan peralatan pengukuran seperti GPS, total station dan sebagainya yang mempunyai kejituan yang tinggi dan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh JUPEM. Seterusnya, beliau membangkitkan Seksyen 14/2 berhubung kepentingan data geometrik yang disimpan oleh JUPEM. Data center untuk menampung data ukur geometrik adalah terhad kepada data-data tertentu yang diperlukan oleh kerajaan, seperti data utiliti bawah tanah dan data-data geospatial bagi projek pembangunan utama negara. Kita tahu dalam soal data utility ini antara permasalahan yang sering dihadapi oleh pihak berkuasa tempatan, oleh syarikat-syarikat utility dan sebagainya dalam mereka menyediakan infrastruktur. Dalam arti kata yang lain, bukan semua data ukur geometrik perlu dihantar ke JUPEM untuk disimpan. Sebaliknya, apa yang diperlukan oleh pihak berkuasa yang perlu dihantar kepada JUPEM. Seksyen 17C/2 tentang kadar denda kepada JTB. Pindaan ini ialah untuk membolehkan lembaga mengenakan mana-mana satu atau gabungan dua atau lebih hukuman tata tertib ke atas JTB yang telah didapati bersalah atas salah laku profesional atau telah disabitkan atas kesalahan jenayah yang didapati oleh LGT bahawa JTB berkenaan tidak layak untuk menjalankan amalan profesionalnya. Di bawah pindaan ini juga, kadar denda yang boleh dikenakan ke atas JTB dinaikkan daripada tidak lebih RM500 kepada melebihi RM100,000. Ini ialah kadar denda yang tidak pernah dinaikkan sejak tahun 1958 apabila perundangan ini digubal dan adalah terlalu rendah untuk mencegah JTB daripada melakukan kesalahan profesional dalam kerja-kerja ukur hak milik dan ukur geometrik. Kadar denda yang rendah pada masa ini juga adalah tidak setara dengan apa yang dikenakan oleh badan-badan profesional lain seperti lembaga arkitek, lembaga jurutera dan lembaga perancang bandar. Selain itu, peningkatan kadar denda ini juga untuk memastikan JTB melaksanakan tugas dengan profesional dan tidak melanggar akta atau mana-mana peraturan berkaitan. Seterusnya, Yang Berhormat Pasir Salak bertanya apakah rasional untuk kita naikkan denda sebagaimana yang saya telah sebut kerana tempoh yang terlalu lama daripada ia digubal, dan mencadangkan hukuman yang lebih berat kepada pihak yang orang awam selain daripada JTB dan yang melaksanakan kerja-kerja JTB. Kesalahan ini telah ditentukan di bawah Seksyen 19, iaitu berkaitan kesalahan yang melibatkan penyamaran, penipuan atau melaksanakan kerja-kerja ukur geometrik tanpa kuasa yang boleh memberikan kesan buruk kepada rakyat. Dalam hal ini, kenaikan ini adalah selaras dengan peruntukan kesalahan jenayah di bawah akta yang lain. Seterusnya, Yang Berhormat Ampang ada bertanya tentang Seksyen 14/2 tentang selaras dengan pendigitalan. Sebagaimana yang disebut tadi, bukan semua rekod data geometrik yang perlu didepositkan di JUPEM dan ia hanya melibatkan data-data yang berkaitan dengan keperluan kerajaan. Dan tentang kadar denda yang tidak setara antara JTB dan non-JTB ialah kerana kadar denda yang berbeza ini ialah tentang JTB ataupun Juruukur Tanah Berlesen boleh dikenakan penggantungan ataupun pembatalan lesennya, yang mana mereka tidak boleh menjalankan amalan profesional, maknanya mereka dah tak boleh mencari makan sebagai juruukur. Tetapi bagi individu yang tidak berlesen, sebaliknya ia melibatkan mereka yang melakukan kesalahan jenayah di sini. Jadi berbanding dengan kesalahan profesional yang kita takrifkan untuk JTB, apabila ia kesalahan jenayah, sebab itu kuantum ataupun denda dia melibatkan juga penjara berbanding dengan kesalahan profesional. Seterusnya, Yang Berhormat Tumpat bertanya tentang
jumlah universiti yang menawarkan kursus dalam geometrik survey. Terdapat 2 universiti awam utama yang menawarkan kursus ini, iaitu UTM, Universiti Teknologi Malaysia, dan Universiti Teknologi Mara, UiTM. Manakala 2 universiti swasta, iaitu College Universiti Geomatika di Setiawangsa dan Infrastructure University Kuala Lumpur, IUKL. Itu 4 institusi, 2 awam dan 2 swasta yang menyediakan kursus dalam geometrik survey. Seterusnya tentang yang dibangkitkan tentang soal sempadan maritim, ya, kita ambil maklum, tetapi itu sebenarnya bukan berkaitan dengan perbahasan ini secara khusus, tetapi saya maklum dan itu memang kerja berterusanlah yang mana di bawah Wisma Putra untuk soal menoktahkan persempadanan kita dengan negara-negara jiran. Sekiranya ada apa-apa yang tertinggal, Yang Dipertua, saya akan jawab secara bertulis kerana ada beberapa tu butiran yang kami dalam proses untuk dapatkan. Tapi secara umumnya, saya berharap bahawa semua yang berhormat dapat menyokong pindaan ini yang kita rasa perlu untuk update perundangan ini dengan keperluan semasa dan juga pembangunan negara dan perkembangan teknologi. Dan kita berharap dengan ini ia dapat memperkasakan peranan LJT dalam mengawal selia aktiviti pengukuran oleh Juruku Tanah Berlesen dan dapat meningkatkan profesionalisme mereka. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali kedua sekarang. Ahli-ahli berhormat yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, rang undang-undang dibaca kali kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Juruukur Tanah Berlesen 1958. Majlis dalam jawatan kuasa. Terima kasih, Bentara. Pasal-pasal 1 sehingga 15 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Bentara. Tuan Yang Dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang Undang-Undang Juruukur Tanah Berlesen pindaan 2024 bacaan kali yang kedua telah ditimbangkan dalam jawatankuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong Yang Berhormat? Datuk Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Baik. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang dibaca kali ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Juruukur Tanah Berlesen 1958. TR5 2024. Rang undang-undang perbekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan 2024. Bacaan kali yang kedua. Yang Berhormat Menteri Kewangan, dipersilakan. Datuk Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bernama satu akta bagi menguntukkan semula sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan sebagaimana yang diperuntukkan melalui Akta Pembekalan 2024 Akta A1697 untuk pembelanjaan bagi perkhidmatan untuk sebahagian daripada tahun 2024 dan bagi peruntukan jumlah wang itu
untuk maksud-maksud yang tertentu bagi bahagian tahun itu. Dibaca kali kedua sekarang. Datuk Yang di-Pertua, penyusunan semula fungsi kementerian adalah selaras dengan penyusunan semula jemaah menteri baru pada 12 Disember 2023 yang bertujuan untuk memperkemaskan lagi organisasi dan fungsi kementerian-kementerian terutama dalam usaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan negara selaras dengan konsep Malaysia Madani. Melalui penyusunan semula ini, terdapat dua maksud bekalan baru diwujudkan, iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air yang diberi kod maksud bekalan baru dalam rang undang-undang ini, iaitu B33, dan Kementerian Digital dengan maksud bekalan B50. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang telah distruktur dan dijenamakan semula sebagai Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam mengekalkan maksud bekalan B23. Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah distruktur dan dijenamakan semula sebagai Kementerian Komunikasi dan mengekal maksud bekalan B47. Selain daripada itu, penyusunan semula fungsi kementerian ini turut melibatkan beberapa pemindahan fungsi dan program daripada kementerian asal kepada kementerian penerima tugas, antaranya seperti pemindahan fungsi dan program akademi kenegaraan dari Kementerian Belia dan Sukan ke Jabatan Perdana Menteri, unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra dari Jabatan Perdana Menteri ke Kementerian Perpaduan Negara, dan fungsi franchise dipindahkan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ke Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Datuk Yang di-Pertua, penyusunan semula ini melibatkan perpindahan program dan agensi di antara kementerian dan bagi program-program yang disusun semula di bawah maksud bekalan yang baru. Baki peruntukan program-program terlibat di kementerian asal perlu dipindahkan kepada maksud bekalan yang baru. Oleh itu, perkara ini perlu dibentangkan ke Dewan Yang Mulia ini untuk diluluskan penyesuaiannya peruntukan tahunan 2024 tersebut tanpa menjejaskan jumlah peruntukan yang telah diluluskan untuk tahun 2024 di bawah Akta Pembekalan 2024 yang berjumlah 214.6 bilion ringgit. Tindakan ini hanya merupakan pengubahsuaian kedudukan program dalam maksud bekalan tertentu sahaja. Selaras dengan perkara 100 Perlembagaan Persekutuan, maka pengutukan semula peruntukan perbelanjaan ini bagi maksud-maksud yang terlibat dibentangkan melalui Akta Pembekalan ini. Bagi program yang dipindah daripada kementerian asal ke kementerian baru, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan waran sekatan terhadap peruntukan yang belum dibelanjakan di kementerian asal bagi program dan aktiviti yang terlibat. Sekatan ini dilakukan di bawah perenggan 13/3/B Akta Tata Cara Kewangan 1957, Akta 61, jumlah peruntukan pembelanjaan mengurus 2024 yang disekat adalah sebanyak RM668,537,400. Jumlah yang sama juga telah dicadangkan untuk diperuntukkan semula kepada kementerian-kementerian yang menerima program-program tersebut. Perincian peruntukan perbelanjaan mengurus tahun 2024 yang disekat adalah seperti berikut. Jabatan Perdana Menteri RM172,563,800. Kementerian Ekonomi RM7,510,000. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam RM340,087,300.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup RM783,700. Kementerian Belia dan Sukan RM64,912,200. Dan Kementerian Komunikasi RM62,680,400. Datuk Yang di-Pertua, perincian dalam cadangan anggaran peruntukan semula peruntukan perbelanjaan mengurus tahun 2024 sebanyak RM648,537,400 yang dipohon untuk diluluskan di bawah Fasal 2 Rang Undang-Undang ini adalah seperti berikut. Peruntukan sebanyak RM64,912,200 bagi maksud B6 Jabatan Perdana Menteri untuk menampung perbelanjaan bagi program akademi kenegaraan yang dipindahkan daripada Kementerian Belia dan Sukan. Peruntukan sebanyak RM26,673,000 di bawah maksud B7 Jabatan Perkhidmatan Awam untuk pembelanjaan program pemodenan, takbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu yang dipindahkan daripada Jabatan Perdana Menteri. Peruntukan sebanyak RM1,433,200 untuk maksud B14 Kementerian Perpaduan Negara untuk menampung perbelanjaan bagi unit transformasi masyarakat India Mitra yang telah dipindahkan daripada Jabatan Perdana Menteri. Peruntukan sebanyak RM783,700 untuk maksud B26 Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menampung perbelanjaan bagi fungsi franchise yang dipindahkan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Peruntukan sebanyak RM340,87,300 di bawah maksud B33 Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air untuk menampung perbelanjaan bagi program dan aktiviti yang telah dipindahkan daripada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Antaranya seperti program pengurusan tenaga, program pengairan dan saliran serta program perkhidmatan pembentungan. Peruntukan sebanyak RM37,382,400 untuk maksud B47 Kementerian Komunikasi untuk menampung perbelanjaan bagi program Malaysia Government Call Center dan Jabatan Komunikasi Komuniti yang telah dipindahkan daripada Jabatan Perdana Menteri. Dan peruntukan sebanyak RM182,265,600 di bawah maksud B50 Kementerian Digital adalah dikehendaki untuk menampung perbelanjaan bagi program dan aktiviti yang telah dipindahkan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital, antaranya program Digital Negara dan program perlindungan data pribadi. Datuk Yang di-Pertua, sekarang izinkan saya mengumpulkan anggaran perbelanjaan pembangunan. Peruntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024. Sebagaimana penyesuaian perbelanjaan mengurus yang dinyatakan sebentar tadi, penyusunan semula kementerian turut melibatkan perpindahan program dan projek pembangunan di antara kementerian. Jumlah anggaran peruntukan pembangunan yang terlibat ialah berjumlah RM6,516,616,300. Jumlah ini telah disekat daripada kementerian asal ke kementerian baru. Perincian peruntukan perbelanjaan pembangunan tahun 2024 yang disekat adalah seperti berikut. Jabatan Perdana Menteri RM762,997,500. Kementerian Ekonomi
RM18,550,000. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam RM4,589,917,800. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup RM2 juta. Kementerian Belia dan Sukan RM3,665,700 dan Kementerian Komunikasi RM1,184,485,300. Perincian kepada anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2024 adalah seperti berikut. Peruntukan sebanyak RM3,665,700 di bawah maksud P6 Jabatan Perdana Menteri untuk membiayai projek pembangunan Akademi Kenegaraan yang dipindahkan daripada Kementerian Belia dan Sukan. Peruntukan sebanyak RM100 juta bagi maksud P14 Kementerian Perpaduan Negara untuk membiayai program pembangunan sosioekonomi masyarakat India Mitra yang dipindahkan daripada Jabatan Perdana Menteri. Peruntukan sebanyak RM2 juta bagi maksud P26 Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk membiayai projek pembangunan franchise yang dipindahkan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Peruntukan sebanyak RM4,589,917,800 bagi maksud P33 Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air untuk membiayai projek-projek yang dipindahkan daripada Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim seperti projek di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran serta projek di bawah Jabatan Pembentungan Negara. Peruntukan sebanyak RM15 juta bagi maksud P47 Kementerian Komunikasi bagi membiayai projek kerajaan elektronik yang dipindahkan daripada Jabatan Perdana Menteri dan peruntukan sebanyak RM1,081,32,800 bagi maksud P50 Kementerian Digital untuk membiayai projek-projek yang dipindahkan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital seperti projek Jalinan Digital Negara Jendela dan projek Sistem Panggilan Kecemasan Negara 999. Butir-butir dan penjelasan lanjut mengenai anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2024 adalah seperti yang dinyatakan dalam penyata anggaran perbelanjaan pembangunan peruntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 7 tahun 2024 dan dalam memorandum perbendaharaan yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 7A tahun 2024. Saya akan mengemukakan usul mengenai anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2024 selepas ucapan ini. Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Ada siapa yang menyokong? Ya, Tuan Yang Di-Pertua, saya yang turut menyokong. Yang Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul mengenai anggaran perbelanjaan pembangunan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024. Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa usul di atas nama Menteri Kewangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini diserahkan kepada jawatan kuasa sebuah majlis. Bahawasanya berikutan penyusunan semula Kabinet pada 12 Disember 2023, beberapa kementerian telah disusun semula dan dinamakan semula. Beberapa kementerian baru telah pun ditubuhkan dan fungsi-fungsinya dipindahkan daripada kementerian-kementerian lain. Dan bahawasanya
Perbelanjaan pembangunan bagi maksud-maksud yang melibatkan kementerian-kementerian yang disusun semula dan dinamakan semula itu telah diluluskan oleh Dewan ini dan diperuntukkan bagi maksud-maksud seperti dinyatakan dalam bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2024. Dan bahawasanya terdapat keperluan untuk menyelaraskan peruntukan perbelanjaan berkenaan dengan beberapa kementerian yang telah disusun semula dan dinamakan semula itu berikutan dengan penyusunan semula fungsi-fungsi kementerian. Dan bahawasanya amaun yang belum dibelanjakan berhubungan dengan kementerian-kementerian yang diperuntukkan perbelanjaannya perlu dikurangkan itu akan disekat melalui waran yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan di bawah Seksyen 8 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966. Dan bahawasanya menurut Subseksyen 4/2 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, peruntukan semula peruntukan perbelanjaan bagi maksud-maksud yang melibatkan kementerian-kementerian yang telah disusun semula dan dinamakan semula dan kementerian-kementerian baru itu hanya boleh dilakukan melalui satu usul yang diluluskan oleh Dewan ini. Bahawa Dewan ini mengikut Subseksyen 4/3 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 membuat ketetapan bahawa jumlah sebanyak 6,561,616,300 ringgit diperuntukkan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun kewangan 2024 bagi maksud dan butiran projek seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2024 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 7 tahun 2024 dan disenaraikan di sebelah maksud dan butiran projek dalam ruang ke-7 dan ke-8 penyata tersebut. Dan usul ini disifatkan telah berkuat kuasa pada 3 Januari 2024. Datuk Yang Pertua, saya mohon mencadangkan. Saya turut menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah bahawa rang undang-undang bernama satu akta bagi menguntukkan semula sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan sebagaimana yang diperuntukkan melalui Akta Perbekalan 2024 Akta A1697 untuk perbelanjaan bagi perkhidmatan untuk sebahagian daripada tahun 2024 dan bagi peruntukan jumlah wang itu untuk maksud-maksud yang tertentu bagi bahagian tahun itu. Dan masalah bagi usul di atas nama Yang Berhormat Menteri Kewangan di nombor 3 dalam aturan urusan mesyuarat ini diedarkan kepada jawatankuasa sebuah-buah majlis sekarang. Kedua-dua masalah tersebut terbuka untuk dibahaskan. Ikut dalam senarai ini terdapat 11 orang yang berhormat akan berbahas. Senarainya adalah seperti berikut. Bermula dengan Yang Berhormat Tampin, Yang Berhormat Padang Serai, Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Kuala Kerai, Yang Berhormat Pengkalan Cepa, Yang Berhormat Petaling Jaya, Yang Berhormat Gerik, Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Maran, Yang Berhormat Seri Gading, Yang Berhormat Rasah. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Tampin untuk membuka tirai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Timbalan Ketua atas peluang yang telah diberikan kepada saya. Saya bangun untuk menyokong RUU Pembekalan Peruntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2024 yang telah dibentangkan sebentar tadi. Tahniah saya ucapkan buat Yang Amat Berhormat Tambun selaku Perdana Menteri yang telah melakukan penstrukturan semula dengan menubuhkan 4 kementerian baru dan beberapa perubahan portfolio.
Semoga pembaharuan dan pembukaan lembaran baru ini dapat memantapkan lagi pentadbiran dan memberikan sumbangan yang positif kepada negara. Tuan Yang Dipertua, sebagai permulaan, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana telah menolak tawaran untuk menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Keputusan yang diambil adalah selari dengan titah Tuanku pada tempoh hari yang mahukan agar setiap perbelanjaan wang negara hanya digunakan untuk perkara yang benar-benar diperlukan sahaja. Sesungguhnya pembangunan sukan dan atlet secara dalaman adalah lebih mustahak. Begitu juga dengan kebajikan dan kesejahteraan rakyat di luar sana pada masa ini berbanding menjadi hos sukan tersebut. Tuan Timbalan Dipertua, menerusi rombakan kabinet yang lalu, portfolio menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan telah diwujudkan, iaitu setelah setahun Kementerian Wilayah Persekutuan distrukturkan semula sebagai sebuah jabatan di bawah JPM. Sedangkan sejak tahun 2004, kementerian tersebut tidak pernah diturunkan statusnya dan menyaksikan tumpuan khusus telah diberikan kepada kemajuan wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Terima kasihlah Menteri sebelum ini. Persoalan saya, apakah keperluan lantikan tersebut? Adakah terdapat sebarang masalah atau isu berbangkit yang menyebabkan lantikan tersebut terpaksa dibuat? Mengapakah mengambil masa yang lama untuk melantik sebuah menteri yang dipertanggungjawabkan bagi menguruskan perkara berkaitan wilayah persekutuan? Dan mengapakah Kementerian Wilayah Persekutuan tidak diwujudkan semula sahaja seperti pentadbiran sebelum ini? Jika bercakap soal penjimatan, berapakah kos yang berjaya dijimatkan oleh kerajaan? Saya mohon supaya perkara ini dijelaskan sebaiknya agar tidak menimbulkan kekeliruan dan menjadi bahan serangan politik kepada kerajaan hari ini, khususnya terhadap Perdana Menteri. Timbalan Dipertua, saya menyambut baik tindakan kerajaan yang mengembalikan franchise ke tempat asal penubuhannya, iaitu di bawah Kuskop secara tunggal. Pertindihan dua kementerian sebelum ini telah menyebabkan kecelaruan dan kerenah birokrasi kerana laporan atau sebarang tindakan memerlukan pengesahan daripada kedua-dua kementerian terlebih dahulu. Berhubung pembangunan franchise, saya ingin mengetahui apakah perancangan terkini kerajaan untuk memperkasa agensi Pernas agar dapat meningkat bilangan penglibatan usahawan Bumi Putra. Dan merujuk kepada klausul 19 Akta Franchise 1998, saya ingin juga mengetahui apakah tindakan kerajaan terhadap franchisor yang mengenakan fee pada kadar yang melampau. Hal ini kerana kadar fee ratusan ribu ringgit yang dikenakan oleh franchisor adalah tidak munasabah dan membebankan, sedangkan kos sebenar adalah tidak tinggi. Bagi saya, ini merupakan satu penganiayaan dan telah membantutkan hasrat para usahawan Bumi Putra di luar sana untuk berkecimpung di dalam dunia franchise. Seterusnya, Timbalan Dipertua, saya menyokong usaha pembisahan Kementerian Komunikasi dan Digital kepada dua kementerian yang berbeza. Tindakan tersebut adalah sejajar dengan peredaran masa dan landscape komunikasi hari ini. Sehubungan itu, maka besarlah harapan saya untuk melihat segala isu yang berkait dengan komunikasi dan digital seperti kebocoran data pribadi, penipuan dalam talian, keselamatan cyber dan sebagainya dapat ditangani. Mengenai kebocoran dan data pribadi, saya ingin mengetahui apakah perancangan terkini kerajaan untuk mengatasinya dengan lebih berkesan. Isu-isu seperti penghantaran mesej spam menerusi SMS, WhatsApp, Telegram, email dan panggilan telefon oleh pelbagai sindiket masih berlanjutan sehingga ke hari ini. Persoalan saya, bagaimanakah sindiket terbabit berjaya mendapatkan data-data dan maklumat peribadi serta nombor telefon kita ini? Adakah kajian atau siasatan secara terperinci dan menyeluruh pernah dijalankan oleh kerajaan untuk mengenal pasti punca kebocoran maklumat ini? Hal ini kerana saya tidak mahu ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan membuat keuntungan menerusi urusan jual beli data pengguna telefon, khususnya dari peringkat dalaman. Justru itu, saya mohon agar kerajaan lebih proaktif untuk mengatasi perkara ini supaya tidak terus berlarutan dan menjadi punca kepada permasalahan yang lebih besar.
Perkara akhir yang ingin saya sentuh ialah berhubung pemindahan institusi akademi kenegaraan ataupun ILIT daripada KBS kepada JPM. Saya turut menyokong pemindahan tersebut sebab selagi mana ilmu kenegaraan dan patriotisme dalam kalangan rakyat terus diperkasakan. Persoalan saya, apakah perancangan baru kerajaan terhadap akademi kenegaraan ini? Apakah strategi terkini bagi menyemarakkan kembali semangat cinta akan tanah air dalam kalangan rakyat? Dan soalan yang terakhir, apakah yang dimasukkan dengan program latihan kenegaraan Malaysia Madani? Apakah objektif atau matlamat yang dicapai menerusi pelaksanaan program tersebut? Timbalan Di-Pertua, sekian sahaja daripada saya setakat ini. Semoga segala persoalan yang telah dibangkitkan sebentar tadi mendapat perhatian dan penjelasan. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Pin. Berikut saya silakan Yang Berhormat Padang Serai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Pertamanya saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan yang telah membuat penstrukturan semula kementerian-kementerian untuk menambahkan kecekapan, menambahkan keberkesanan kementerian-kementerian seperti yang pernah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini, membuktikan bahawa itu bukanlah suatu pembaziran dan sebagainya. Pertamanya Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh berkenaan peruntukan semula yang ditetapkan kepada Kementerian Digital, yakni sebanyak RM182.62 juta bagi tahun 2024. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, sejumlah besar atau boleh dikatakan majoriti masyarakat kita gemar menggunakan media sosial dan internet sebagai sumber untuk mendapatkan informasi. Namun, selalunya mereka terlalu mudah terpedaya untuk mengakses link yang curiga tanpa meneliti terlebih dahulu keaslian sumbernya. Tindakan ini secara tidak sengaja membuka peluang kepada ancaman cyber seperti hacking dan phishing yang semakin berleluasa di platform media sosial dan aplikasi pesanan ringkas seperti WhatsApp, Telegram dan Messenger. Ramai sudah rakyat kita yang menjadi mangsa atas sindiket penipuan ini. Jumlah penipuan dari ratusan ringgit hinggalah mencecah ribuan ringgit atas setiap individu yang menjadi mangsa. Sebagai contoh, seorang pelajar wanita terperangkap dengan link promosi pakej telefon percuma dan wang tunai palsu, menyebabkan kerugian RM14,672 pada Januari yang lalu. Seorang lagi adalah lelaki warga emas berusia 77 tahun daripada Penampang, Sabah yang menerima panggilan mengaku dari bank pada 8 Januari yang lalu. Beliau diminta mengesahkan transaksi dan menekan link untuk membatalkannya. Selepas menekan link itu, beliau diminta memasukkan maklumat perbankan. Akibatnya, beliau rugi RM57,298 dari akaun bank dan RM19,994 dari kad kredit, menjadikan jumlah kerugian sebanyak RM77,292. Tuan Yang Di-Pertua, berdasarkan butiran 030,000, program khusus sebanyak 22.5 juta termasuk Cyber Security Malaysia dan My Digital Corporation. Dalam menepani trend ancaman cyber baru yang semakin canggih dan mencabar, penerapan analitik data raya dan kecerdasan buatan merupakan suatu pendekatan komprehensif yang perlu diberi perhatian sepenuhnya. Kita tidak dapat menafikan bahawa jenayah cyber seperti penipuan melalui caller ID spoofing telah menular dengan berleluasa, di mana penjenayah mengeksploitasi kelompokan sistem dengan mengubah nombor telefon penerima untuk memperdaya mangsa, seolah-olah panggilan itu datang daripada sumber yang sah dan dipercayai. Dalam kes Macau scam misalnya, kaedah seumpama ini kerap diguna untuk memperdaya mangsa dengan menyamar sebagai pihak berkuasa, bank ataupun agensi kerajaan yang sah. Persoalan yang saya ingin bangkitkan, Tuan Yang Di-Pertua, adakah pihak kementerian sedar bahawa jenayah cyber seperti penipuan melalui caller ID spoofing telah berleluasa dengan penjenayah mengeksploitasi kelompangan sistem untuk mengubah nombor telefon penerima bagi memperdaya mangsa, seolah-olah panggilan itu datang daripada sumber yang sah dan dia dipercayai. Adakah pihak kementerian memanfaatkan sepenuhnya segala dana yang disuntik kerajaan berjumlah RM22.5 juta ini serta kemampuan analitik data raya dan kecerdasan buatan dalam meningkatkan keupayaan mengesan, mencegah dan menangani sebarang cubaan jenayah cyber? Teknologi canggih ini mampu memproses data dalam jumlah yang amat besar
mengenal pasti corak dan petunjuk ancaman dengan lebih efisien serta bertindak secara proaktif untuk mengekang sebarang aktiviti yang mencurigakan. Tuan Yang Pertua, saya ingin meminta penjelasan daripada Yang Berhormat Kementerian Menteri, apakah pendekatan yang diambil dalam menggabungkan penggunaan analitik data raya, kecerdasan buatan dan pelaksanaan inisiatif My Digital serta berapa banyak peruntukan yang digunakan bagi memastikan keselamatan cyber negara sentiasa terjamin menghadapi sebarang bentuk ancaman yang baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Padang Serai. Berikut saya silakan Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana diberi peluang untuk saya membahaskan tentang rang undang-undang ini. Saya ingin menumpukan perbahasan saya dalam satu dua perkara saja yang berkaitan Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Digital. Dulu di satu kementerian, sekarang pecah dua. Ini berkaitan tentang sebuah GLC kerajaan yang beroperasi berniaga di luar negara. Sebenarnya saya bukanlah faham sangat tentang bisnes overseas ni, tapi saya ada membaca suatu rencana dalam media sosial, iaitu syarikat kita Axiata, mungkin itu sebutan dia lah. Saya dipahamkan Axiata Group Berhad adalah GLC kerajaan. Telah melabur menjalankan bisnesnya di Nepal. Baguslah tu. Tapi daripada bacaan saya itu, sama ada betul atau tidak, YB Menteri mungkin sahkan sebab ini mungkin melibatkan duit publik, duit awam. Syarikat Axiata Group Berhad daripada rencana yang saya baca ini telah rugi sebanyak 6.3 bilion ringgit Malaysia di Nepal. Jadi skalanya besar juga, macam 1 MDB. Jadi mintalah penjelasan sama ada pendedahan yang saya kemukakan dengan niat baik ini berdasarkan bacaan saya dari media sosial ini betul ataupun tidak. Kerana saya dipahamkan GLC Axiata Group Berhad ini, kalau betul-betul dia ini syarikat Government Links Company, syarikat ini banyak subsidiari dia di luar negara, termasuk di Indonesia. Dengan ceritanya rugi besar juga. Jadi kita dalam negeri ini berjimat cermat, kita potong subsidi, mungkin pencen pun dah disusun balik. Tapi kalau GLC kita, kalau betul ini, wang itu daripada sumber publik awam ini, asyik rugi saja luar negara, kerana kecuaian ke atau apa-apa sebablah. Jadi tak berbaloi lah. Kan? Kita harap GLC kerajaan ini macamlah yang bagusnya macam KWSP, untung. Itu bagus, kita puji ya. Yang Menteri, tapi kalau ada yang rugi bilion-bilion ini, tolonglah. Satu lagi, Datuk Yang di-Pertua, berkenaan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Susah nak sebut nama kementerian ini. Dan ini berkaitan dengan rancangan bekalan air Johor untuk
maklumat, dari Sungai Johor setiap hari sebanyak 960 juta liter air setiap hari dialirkan ke Singapura. Dari Sungai Johor ke Singapura setiap hari, dan perjanjian ini akan tamat pada tahun 2061. Jadi mungkinlah lebih 30 tahun lagi. Saya berharap kementerian yang berkenaan supaya buat persiapan dari sekarang. Jadi kalau perjanjian itu berakhir nanti tahun 2061, maknanya kita sudah bersedia supaya jumlah air yang banyak ini dapat menampung keperluan negeri-negeri di selatan Semenanjung, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan misalnya. Jadi walaupun lama lagi, tapi perlulah persiapan dibuat daripada sekarang. Demikian saja Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Persegi Udang. Berikut saya silakan Yang Berhormat Kuala Krai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Kuala Krai mengambil bahagian dalam perbahasan anggaran perbelanjaan mengurus penguntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024. Saya mengambil peluang pada hari ini 25 hari bulan Mac 2024 bersamaan dengan 14 Ramadan 1445 mengucapkan selamat Hari Polis yang ke-217 kepada semua anggota polis dan juga timbalan speaker sendiri yang pernah mengikuti anggota polis. Saya juga sama dengan sahabat saya Tampin tadi mengambil peluang pada hari ini untuk menyatakan bahawa selangkah menolak menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026 sebagai langkah menjimat cermat dan satu keputusan yang baik. Cuma persoalan saya ialah bagaimana dengan keadaan Stadium Nasional Bukit Jalil pada hari ini yang mendapat rungutan daripada dua pihak, iaitu jurulatih skuad kebangsaan sendiri dan juga jurulatih Oman yang menyatakan rasa kecewa mereka terhadap suasana ataupun keadaan stadium yang masih lagi tidak sesuai untuk digunakan. Datuk Yang di-Pertua, penguntukan semula peruntukan sebanyak RM648,537,400 adalah bertujuan untuk perbelanjaan tahun 2024 bagi fungsi kementerian yang terlibat dalam penyusunan semula. Bila Yang Amat Perdana Menteri umumkan senarai kabinet dan kementerian seawal pentadbiran beliau dengan jumlah kementerian yang dikurangkan, kononnya bagi mengurangkan jumlah anggota kabinet. Namun dengan rombongan kabinet selepas kira-kira setahun kerajaan campuran telah berlaku pertambahan anggota kabinet kerana terdapat kementerian yang telah dipecahkan dan kementerian baru diwujudkan. Dengan rombongan kabinet ini akan berlaku pertambahan dan kos dan implikasi keuangan. Implikasi keuangan kerajaan termasuk aset, penjenamaan semula seperti tanda nama kementerian, kepala surat, kad nama dan sebanyak lagi. Walaupun nampak sedikit tapi sebenarnya sudah pasti kos yang akan bertambah. Selain itu, agensi, jabatan dan para pegawai juga akan bertukar dengan perubahan kementerian ini. Ini akan memberikan tekanan kepada penjawat awam di kementerian terlibat dan mereka menjadi mangsa keadaan kerana telah dipaksa rela oleh kerajaan. Dalam isu robohkan kabinet dan sekaligus melibatkan perubahan kedudukan jabatan dan agensi, perlu diambil kira implikasi politik dan sebagainya. Saya ingin bertanya, adakah pihak kerajaan telah melalui libat urus khususnya mewujudkan jatuh kuasa khas bagi mengenal pasti sama ada jabatan atau kementerian boleh diwujudkan atau ditutupkan dengan putusan kerajaan begitu sahaja. Jika tiada, saya cadangkan pihak kerajaan perlu melalui proses ini terlebih dahulu. Contohlah kalau nak tutup sesuatu jabatan ataupun kementerian, KSN, KPPA dan KSU ataupun ketua pengarah semasa jabatan ataupun kementerian tersebut perlu membuat laporan dan pertahankan bidang tugas serta KPI jabatan berkenaan di depan jawatan yang ditubuhkan. Bagi mewujudkan sesuatu kementerian atau jabatan, perlu ada jawatan yang dianggoti oleh MOF dan JPA untuk menilai implikasi keuangan, aset dan semua yang berkaitan. Contoh, dulu pernah tutup ataupun pindah BTN. Sekarang wujudkan semula atas nama baru, sama ada nama akademi kenegaraan atau sebagainya. Kita bimbang suatu hari nanti akan ada cadangan untuk tutup JAKIM atau sebagainya. Sekurang-kurangnya jika ada sebuah jawatan tidaklah sebulat-bulatnya keputusan kerajaan tanpa mengambil kira pandangan jabatan berkenaan. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin bertanya apakah relevan pemecahan antara dua kementerian, contohnya Kementerian Komunikasi dan Digital.
Misalnya MCMC berada di bawah Kementerian Komunikasi. Namun agensi seperti DNB, Projek Jendela yang mana belanjawannya berada di bawah Kementerian Digital. Siapa yang akan memantau projek-projek tersebut? Ini terlalu jelas menyalahi tata kelola yang dilaung-laungkan. Sejauh mana DNB boleh survive apabila sebahagian punca kuasa masih lagi berada di bawah MCMC yang masih berada di bawah Kementerian Komunikasi. Ini juga menunjukkan seolah-olah Perdana Menteri kita yang ada pada hari ini tidak serius dalam menubuhkan kementerian baru seperti memenuhi tuntutan satu-satu pihak sahaja dalam menubuhkan kementerian ini. Saya mendapat maklumat terdapat beberapa kontraktor jendela yang masih lagi tidak mendapat bayaran kerana walaupun projek sudah siap, namun bayaran terpaksa dibayar di bawah Kementerian Digital. Berapakah sebenarnya peruntukan yang disediakan oleh kerajaan untuk Kementerian Digital yang baru ditubuhkan ini? Dalam masa yang sama, berapakah jumlah peruntukan yang disediakan oleh kerajaan untuk pembangunan dan pengoperasian pusat data sektor awam seperti PADU khususnya? Baru-baru ini terdapat laporan berkaitan data PADU yang telah bocor. Adakah perkara ini benar dan kementerian manakah yang memantau perkara tersebut? Sekian Datuk Yang di-Pertua, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau kerai berikut saya silakan Yang Berhormat Pengkalan Cepa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin mengambil bahagian sama untuk perbahasan RUU perbekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan 2024. Pertamanya saya ucap terima kasih untuk memberi ruang ini dan saya mulakan dengan kalau setahun yang lalu rombakan kabinet yang dipimpin oleh Yang Berhormat Tan Bun dilihat tidak berjaya menyelesaikan kemelut yang menggasak kehidupan rakyat, malah rombakan kabinet baru ini memperlihatkan wajah baharu dan lama dalam kabinet. Apa yang menarik, Perdana Menteri telah mengangkat Timbalan Menteri Kewangan dari latar belakang bukan ekonomi. Ini jelas mengesahkan rakyat, meresahkan rakyat. Adakah dengan melantik Yang Berhormat Menteri Kewangan 2 mampu mengukuhkan mata wang negara yang semakin hari semakin corot ke belakang? Rakyat tertunggu-tunggu apa tindakan kerajaan bagi menyelamatkan ekonomi negara. Seperti juga sahabat saya Kuala Krai tadi menyebutkan tentang natijah daripada rombakan penstrukturan semula kabinet, ia telah menyebabkan kecelaruan dari segi tata kelola dan urus tadbir. Contohnya apabila KKD dipecahkan kepada 2 kementerian. Penstrukturan ini memberi implikasi bahawa agensi-agensi tertentu dan apabila saya merujuk kepada butiran P50, saya telah kenal pasti bahawa projek jendela telah diletakkan terus di bawah Kementerian Digital. Namun mengapa saya tidak melihat nama MCMC di bawah Kementerian Digital ini? Ini kerana dari sudut operasi pembayaran projek jendela akan dibayar oleh Kementerian Digital. Namun dari sudut perolehan projek ia dibuat oleh Kementerian Komunikasi. Jadi bukankah ini salah satu perkara yang tidak betul dari sudut tata kelola? Kalau nak pecahkan Kementerian Komunikasi, digital terus. Dan satu lagi Kementerian Penerangan. Jadi tak perlu ada redundant tugas di situ. Tuan di-Pertua, saya ingin mengetengahkan kerisauan rakyat berkenaan dengan sistem padu yang semakin tidak dipercayai oleh rakyat. Salah satu daripada apa yang disebutkan ialah tentang kebocoran data maklumat. Dan Menteri perlu serius dengan kenyataan Kerajaan Negeri Sarawak yang mahu menangguhkan pendaftaran sistem pangkalan data utama padu disebabkan beberapa isu. Perkara ini perlu ditangani secara segera. Berikutan timbul keraguan berhubung maklumat peribadi individu yang tidak sepatutnya didedahkan. Dan perkara ini dizahirkan oleh seorang Menteri Kanan Sarawak yang mempersoalkan sistem pangkalan data utama padu, mengatakan dengan menuntut maklumat tertentu daripada rakyat, ia tidak ubah seperti membogelkan diri sendiri. Kita juga tidak mahu ada pada akhirnya maklumat dan data peribadi rakyat disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Jika dilihat pada tarikh tutup pendaftaran padu yang akan berbaki 8 hari lagi, hanya sekadar 30% rakyat yang telah mengisi sistem tersebut. Saya juga mendapat aduan bahawa penjawat awam diarahkan untuk mengisi sistem data padu, sedangkan isu yang berkaitan dengan keselamatan pengguna masih belum diselesaikan. Saya juga yang memetik satu kenyataan daripada veteran UMNO, Datuk Muhammad Fuad Zarkashi, padu gagal kerana sistem kerja gagal, komunikasi gagal dan imej Menteri Ekonomi yang gagal. Apakah delivery sistem kebajikan rakyat akan terencat dan tambah kucak-kacir? Itu apa yang disebut oleh Datuk Fuad Zarkashi. Tuan Di-Pertua, saya lihat ada bagusnya peralihan tenaga dan transformasi air diwujudkan, Kementerian Peralihan Tenaga diwujudkan bagi menyelesaikan isu-isu yang berbangkit. Pada sidang mesyuarat yang lepas, Pengkalan Cepa telah membawa isu berkaitan sistem perparitan Kuala, muara Sungai Cetek dan bertanya tindakan kerajaan untuk mengurangkan risiko banjir. Hal ini kerana penduduk setempat sentiasa risau setiap kali datangnya hujan dan berlaku banjir kilat. Walaupun banjir kilat tapi memusnahkan sebahagian besar harta benda mereka yang menyebabkan kos yang tinggi, dan perkara ini berulang-ulang. Dan saya sering menyuarakan perkara ini sehingga ke hari ini, dan saya juga telah pun membawa ke Kamar Khas. Pihak Timbalan Menteri telah memberikan komitmen untuk menyegerakan segala penyiasatan tentang aduan tersebut. Namun sehingga ke hari ini, apa yang telah pun saya nyatakan belum lagi diambil tindakan oleh pihak kementerian. Jadi saya memohon pihak kementerian terbabit untuk menyegerakan tindakan yang sepatutnya bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga soal yang mendasari kehidupan rakyat itu dapat diselesaikan dengan segera. Sekian, terima kasih. Terima kasih Umat Pengkalan Cepa. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua atas keizinan untuk saya libatkan diri dalam perbahasan. Saya ingin menyentuh sekali lagi tentang perusahaan kecil dan sederhana, PKS ataupun SME. Datuk Yang Di-Pertua, bagi saya halangan besar pada hari ini untuk kemajuan Malaysia ialah ketidakmampuan SME untuk mempertingkatkan penggunaan teknologi kerana sukar mendapat modal daripada bank-bank yang besar. Biasanya taburan saiz syarikat di mana-mana negara adalah berbentuk piramid, iaitu bilangan syarikat mikro lebih banyak daripada syarikat kecil dan syarikat kecil melebihi syarikat sederhana dan umpamanya. Namun, taburan saiz syarikat berbentuk piramid ini tidak kelihatan di Malaysia. Jadual ini mendokumentkan bilangan syarikat dalam 4 kumpulan saiz syarikat, dan kita dapat nampak jumlah syarikat sederhana adalah lebih kecil daripada jumlah syarikat besar. Syarikat sederhana hanya menguasai 1.6% dan syarikat besar menguasai 2.6%. Mengikut kajian Profesor Wu Wing Tai, taburan saiz sebenarnya melencong lebih jauh daripada bentuk piramid. Jumlah syarikat kecil turun daripada 22.8% kepada 2016 menjadi 19.2% pada tahun 2022. Dan jumlah syarikat sederhana turun daripada 1.8% menjadi 1.6%. Manakala jumlah syarikat besar naik daripada 2.1% menjadi 2.6%. Apa mesej yang dibawa daripada statistik yang disebutkan tadi? Pertama, tidak cukup syarikat mikro berkembang menjadi syarikat kecil. Manakala kedua, tidak cukup syarikat kecil berkembang menjadi syarikat sederhana. Di sebelah sana, syarikat besar menjadi lebih besar dan lebih cepat membesar, tetapi syarikat kecil, syarikat mikro, syarikat sederhana terbantut dalam perkembangan mereka. Apa sahaja faktor melambatkan pertumbuhan syarikat mikro dan kecil, ia juga mesti melambatkan pertumbuhan syarikat sederhana menjadi syarikat besar. Datuk Yang Di-Pertua, negara membangun biasanya barangkali melabur dalam industri yang matang dan bergantung kepada tenaga buruh.
Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun. Kemahiran yang diperlukan juga bukan yang canggih dan produk yang dihasilkan merupakan produk yang matang di pasaran. Dalam kes-kes sebegini, seharusnya pinjaman kepada SME, kepada PMKS dipermudahcarakan. Dan kita lihat di Malaysia selepas krisis kewangan 1998, berpuluh-puluh bank ataupun sistem perbankan yang adanya berpuluh-puluh buah bank, biarpun di peringkat seluruh Malaysia ataupun di peringkat setempat, semua digabungkan dan sekarang menjadi bank Mighty 8. Tinggal 8 buah bank saja, Datuk Yang di-Pertua. Dan ini membimbangkan kita semua kerana bank-bank ini lebih konservatif dan mereka lebih play safe, tidak ingin memberikan pinjaman kepada PMKS untuk mereka memperolehi sama ada mesin, jentera ataupun teknologi yang terbaru, dan mereka tidak dapat naik taraf daripada syarikat mikro menjadi syarikat kecil kemudian jadi syarikat sederhana. Dan kalau kita tidak dapat menangani isu tersebut, maka dan memandangkan jumlah PMKS adalah begitu banyak di negara kita, saya kuatir dan saya tidak yakin bahawa transformasi ekonomi kita akan menjadi lebih smooth ataupun lebih lancang. Datuk Yang di-Pertua, ada sedikit masa lagi. Saya juga ingin mengambil Jaya, tanya sikit boleh tak Telin Jaya? Saya dihubungi oleh kawan-kawan kita yang kerja di bank ni. Dia bagi tahu ada perjanjian untuk perayaan ni dapat bonus. Tapi hak mereka dinafikan oleh bank. Apa pandangan daripada Petaling Jaya? Bab bonus ni larilah topik. Tapi balik kepada pinjaman, saya nampak kita perlu perbanyakkan lesen-lesen bank kepada institusi kewangan, dan kita nampak di Sabah, Sarawak, seluruh Malaysia ada keperluan untuk wujudnya bank-bank tempatan ataupun bank-bank regional untuk membantu memperkembangkan sektor PMKS kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Dipersilakan Yang Berhormat Greg. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi kesempatan kepada Geri untuk membahaskan Rang Undang-Undang Akta Pembekalan Penguntukan Semula dan Peruntukan Perbelanjaan 2024. Tuan Yang di-Pertua, akta ini memohon kepada penguntukan semula sebanyak RM648,537,400 yang melibatkan 7 kementerian dan 2 daripadanya adalah kementerian yang baru. Usaha memastikan dana bagi perbelanjaan pengurusan setiap kementerian diperuntukkan dengan kemas adalah amat penting bagi memastikan perkhidmatan dan usaha kerajaan tidak terhenti. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang ingin Geri ketengahkan sebelum dana ini diluluskan. Berdasarkan Kertas Perintah 6 tahun 2024, Anggaran Perbelanjaan Mengurus Penguntukan Semula dan Peruntukan Perbelanjaan tahun 2024, maksud perbelanjaan B6, Jabatan Perdana Menteri telah memperuntukkan sejumlah wang sebanyak RM64,912,200 bagi tujuan Akademi Kenegaraan, institusi yang dulu dikenali sebagai Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan atau AILID, yang kini telah disusun dan dijenamakan semula daripada Kementerian Belia dan Sukan. Menurut kenyataan media Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, akademi ini berfungsi untuk memberikan latihan kenegaraan dan khidmat runding berkaitan ilmu kenegaraan. Jadi Geri berpandangan ianya amat baiklah dan sangat dialu-alukan di kala tahap patriotisme dan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia semakin menipis. Setiap tahun kita menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang dicintai ini, namun sambutan tersebut bagaikan tidak memberi sebarang makna apabila penghayatan rukun negara masih lagi lemah dan pelbagai cubaan pencabulan kepada perlembagaan masih lagi berlaku di kalangan rakyat dan organisasi di Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, selanjutnya berdasarkan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Penguntukan Semula dan Peruntukan Perbelanjaan tahun 2024 dengan maksud Perbelanjaan B14,
Kementerian Perpaduan Negara telah diperuntukkan sebanyak 1.433.200 bagi tujuan perbelanjaan unit transformasi masyarakat India atau MITRA, sebuah unit yang telah disusun semula oleh Jabatan Perdana Menteri bagi membangunkan masyarakat India. Pembangunan masyarakat seperti ini adalah penting dan perlu dititik beratkan. Ia adalah antara langkah penting yang memperkukuhkan perpaduan negara. Jadi Gerib berharap Kementerian Perpaduan Negara harus menjadi juara yang terkehadapan dalam mencorakkan segala agenda perpaduan nasional dan menangani isu-isu yang menggugat perpaduan negara. Tuan Yang Dipertua, masih terdapat rakyat yang gagal menghormati adat, budaya dan nuansa yang wujud dalam masyarakat negara kita yang berbilang kaum ini. Sedangkan inilah asas kemajuan negara yang kita nikmati selama ini. Keharmonian antara kita semua. Lebih menghairankan lagi masih ada di luar sana yang bukan saja tidak menghayati, bahkan tidak mengetahui dan tidak menghafal teks-teks asas negara seperti rukun negara, lagu kebangsaan dan malah ada juga yang masih tidak mampu bertutur bahasa Melayu dengan betul selaku bahasa kebangsaan negara mereka. Negara kita sendiri. Walaupun dah lebih 60 tahun kita merdeka. Tuan Yang Dipertua, satu lagi yang menghairankan adalah istilah manakah yang betul? Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 152, bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu dan bukannya bahasa Malaysia. Itu yang kita faham berdasarkan perlembagaan. Tapi apa yang kita lihat hari ini masih ramai yang keliru. Anda menyebut bahasa Melayu ke bahasa Malaysia. Termasuklah pelajar dan malah ada juga di kalangan kita sendiri ahli parlimen. Walaupun perkara ini kita nampak macam remeh, Tuan Dipertua, tapi penggunaan istilah yang tepat adalah penting dalam komunikasi dan kesan dan terkandung dalam falsafah perlembagaan negara. Jadi Gerib mohon supaya Kementerian Perpaduan sekali lagi mainkanlah peranan yang penting, mainkanlah, jadilah juara dalam menterjemah dan memperkasakan perlembagaan negara kita. Harap kita akan terus kekal menghormati dan mentaati perlembagaan negara kita sebagai asas kepada perpaduan untuk semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gerib. Silakan Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Yang Dipertua. Saya bangun untuk juga membahaskan rang undang-undang ini dan saya ingin menyentuh beberapa jabatan yang terlibat. Pertamanya Jabatan Perdana Menteri, kedua Kementerian Perpaduan dan juga Kementerian Komunikasi. Yang Dipertua, saya bangun kerana saya ingin memberi perhatian kepada peruntukan ini yang akan diagihkan semula kepada beberapa jabatan dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk pada masa yang sama bertanyakan kepada menteri dan kerajaan tentang langkah-langkah yang diambil oleh kita untuk menyemarakkan lagi perpaduan dan juga konsep nasionalisme di kalangan rakyat kita. Baru-baru ini kita lihat bahawa isu yang melibatkan KK Mat telah menjadi viral dan saya menyokong penuh tindakan yang diambil oleh kerajaan dan juga pihak polis kerana sebagai rakyat Malaysia saya mahu perpaduan dan juga semangat nasionalisme, patriotisme dan keakraban di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini kekal. Kerana negara kita adalah negara yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa dan saya mahu keamanan dan kesejahteraan yang kekal di Malaysia supaya Malaysia dapat melangkah dan melakukan pemerkasaan dan transformasi yang kita ingin kecapi pada masa yang akan datang. Baru-baru ini telah berlaku satu insiden dan saya merujuk kepada satu TikTok. Sebab itu saya menyentuh Kementerian Komunikasi dan saya menyentuh Kementerian Perpaduan dan saya menyentuh Jabatan Perdana Menteri. Di mana seorang mualaf bernama Zamri Vinod telah menghina agama Hindu dengan menggunakan
penjelasan-penjelasan yang tidak begitu logik dan tidak begitu baik dengan merujuk kepada dewa yang disembah oleh rakyat Malaysia yang beragama Hindu. Saya bangun kerana rakyat Malaysia yang berbilang kaum, ada kawan-kawan saya, kawan-kawan Melayu, kawan-kawan Cina dan India ingin tanya, kenapakah tidak tindakan tegas diambil terhadap Zamri Vinod? Kerana bukan kali sekali tetapi beberapa kali Zamri Vinod ini telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menghina agama Hindu. So saya menggunakan kesempatan ini Yang di-Pertua untuk membangkitkan isu ini dan pada masa yang sama tanya kepada kerajaan dan kepada Menteri Dalam Negeri, kenapakah tidak ada sebarang pertuduhan dibawa terhadap Zamri Vinod? Individu-individu seperti beliau boleh mengganggu gugat ketenteraman awam dan perpaduan di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Pada masa yang sama, saya ingin tanya, apakah rancangan kerajaan untuk menggubal Akta Kebencian Agama dan Kaum? Kerana pada tahun 2018, Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawah telah mengumumkan bahawa terdapat rancangan untuk kerajaan membentangkan rang undang-undang Akta Kebencian Agama dan Kaum. Kerana kita lihat dewasa ini berlaku pelbagai kejadian yang melibatkan sensitiviti kaum yang makin menular di masyarakat kita di Malaysia. Jadi saya ingin tanya, adakah kerajaan bercadang kerana ia melibatkan Jabatan Perdana Menteri, melibatkan Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Perpaduan? Adakah ketiga-tiga jabatan ini bercadang untuk melakukan apa-apa kertas kerja dan apa yang telah berlaku kepada Akta Kebencian Agama dan Kaum yang telah dirangka oleh Datuk Dr. Mujahid Rawah? Pada masa yang sama, saya menerima dengan hati yang baik, dengan hati yang besar, pengumuman oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tuan Muhammad Naim Mokhtar bahawa kita kena menghentikan tindakan menghina agama. Tak kiralah semua agama tidak mahu penganut-penganut mereka menghina agama yang lain. Jadi pada masa yang sama, saya ingin juga menyatakan bahawa perkara-perkara ini harus diberi perhatian dan saya mohon penjelasan, kalau boleh penerangan daripada Yang Berhormat Menteri mengenai perkara-perkara yang telah saya bangkitkan dalam perbahasan ini. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Maran. Yang Berhormat Maran. Okey, baik. Demikian saya beransur ke Yang Berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk terlibat dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan peruntukan semula perbelanjaan mengurus dan pembangunan bagi peruntukan tahun 2024. Ya, sudah pastinya apabila ada kementerian baru diwujudkan dengan penstrukturan semula, perkara ini perlu dibawa ke Parlimen untuk diluluskan semula. Saya ada beberapa soalan berkenaan dengan dua kementerian baru yang diwujudkan. Yang pertama, kita tahu Kementerian Digital yang asalnya dari Kementerian Komunikasi dan Digital, dan yang keduanya berkenaan dengan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ataupun Petra. Saya menyambut baik kewujudan dua kementerian baru ini sebab saya yakin dengan adanya dua kementerian baru ini diwujudkan di bawah Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani, ia membolehkan sistem ataupun tata kelola yang lebih baik dalam urusan-urusan ataupun perkara yang berkaitan. Contohnya, dalam bidang digital. Apabila diasingkan daripada komunikasi, membolehkan Kementerian Komunikasi lebih menjurus fokus kepada komunikasi dan perkara yang berkaitan dengan digitalisation ataupun naik taraf dan sebagainya difokuskan oleh Kementerian Digital. Saya menyambut baik. Sama juga keadaan dia dengan kementerian yang dinamakan Petra, tenaga dan air daripada alam sekitar. Cuma persoalan besar timbul di sini. Selain daripada peruntukan yang disebutkan yang perlu
diperuntukkan semula ke kementerian yang baru. Yang lebih penting adalah dengan adanya dua kementerian ini sudah pastinya akan wujud jawatan baru KSU, Ketua Setiausaha Kementerian, timbalan-timbalan KSU dan juga penjawatan lain. Jadi persoalan saya di sini adalah kepada Kementerian Kewangan adalah sama ada berapakah jumlah yang terlibat dengan diwujudkan dua kementerian baru ini. Sebab kalau agensi-agensi tersebut ditempatkan semula di kementerian baru, ya okey, saya percaya tidak melibatkan kos tambahan. Sebab agensi tersebut sudah mempunyai struktur organisasi masing-masing. Cuma ditempatkan di kementerian yang berbeza. Tetapi apabila ada kementerian baru, berapakah penjawatan dan kos yang terlibat? Jadi mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan 2. Okey, ia berbeza keadaan dengan Kementerian Kewangan. Apabila ada jawatan Menteri Kewangan 2 sebab kementerian tersebut sudah ada, cuma tambah jawatan saja. Dan satu lagi perkara yang saya nak sebutkan di peringkat dasar ini adalah berkaitan dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP, dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Sebab saya nampak urusan berkaitan dengan franchise dipindahkan daripada KPDN ke KUSKOP. Inilah satu-satunya yang saya nampak di sini, ya, yang untuk orang undang-undang yang kita bentangkan, kita bahaskan pada petang ni, yang tidak melibatkan kementerian baru. Kementerian tetap sama, KPDN dengan KUSKOP. Cuma yang bezanya franchise, perniagaan franchise, hak ewa, penyeliaan dan sebagainya, keseluruhannya dipindahkan daripada KPDN ke KUSKOP. Adakah selepas ini keseluruhan urus niaga ataupun perniagaan franchise termasuk semua undang-undang akta yang berkaitan peraturannya 100% dibawa KUSKOP? Maknanya selepas saat ni KPDN tidak terlibat lagi. Sebab saya memang tahu sebelum ni perniagaan franchise melibatkan dua kementerian. Memang kadang-kadang dia boleh timbulkan keadaan yang ialah bila dua kementerian, set undang-undang yang berbeza yang boleh merencatkan bidang franchise tersebut di negara kita. Jadi dengan adanya 100% dipindahkan ke KUSKOP, apakah perancangan daripada KUSKOP sendiri agar perniagaan franchise ini boleh terus maju, malahan ada lonjakan pada masa akan datang. Sebab kita tahu perniagaan franchise ini adalah satu perniagaan yang boleh dimajukan, berdaya saing, berdaya maju dalam perniagaan yang ada pada hari ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Baik, terima kasih Yang Berhormat Rasaf. Saya silakan Yang Berhormat Sri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin membahaskan tentang kementerian ataupun jabatan Perdana Menteri dan juga Kementerian Perpaduan Negara, yang mana kalau kita melihat kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memfungsikan Majlis Mesyuarat Khas Akademik Kenegaraan, ianya adalah sangat sesuai dan sangat segera diperlukan, kerana kita melihat bahawa perpaduan negara ini penting untuk memastikan negara kita terus maju ke hadapan dan ianya memberikan kekuatan bukan sahaja untuk hari ini, bahkan di masa akan datang, di mana penekanan utama daripada hasil mesyuarat berkenaan adalah memperkasakan ilmu kenegaraan dan patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia, di mana Sri Gading mengharapkan penekanan ini harus diterjemahkan oleh semua agensi-agensi di bawah kerajaan supaya kita dapat melihat ianya menjadi satu daripada dasar kepada kerajaan. Kita lihat contoh dalam parlimen sini, dalam pembukaan parlimen baru-baru ini pun, pembukaan Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, di mana rukun negara diikrarkan oleh semua kita sebagai pemimpin utama negara. Oleh yang demikian, untuk lebih agresif dalam menanam sifat
patriotism dan dari kalangan masyarakat di luar sana. Janganlah kita anggap perkara ini tidak penting dan hanya disambut dalam bulan kemerdekaan semata-mata. Nilai inilah yang menjadi tunjang kepada pembangunan identiti negara kita yang mana masyarakat majmuk dan yang perlukan keharmonian sepanjangnya. Namun apa yang kita lihat di dalam platform-platform media yang ada, yang kadang-kadang menimbulkan suatu suasana yang agak membimbangkan, di mana provokasi-provokasi antara kaum seringkali menjadi bahan ataupun konten yang mendapat sambutan yang tinggi daripada masyarakat. Maka Sri Gading menyeru agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk terus memerangi fahaman-fahaman yang tidak elok ini, yang mampu sepatutnya menangkis yang mana kita memerlukan keharmonian kaum dan keunikan negara ini berterusan. Yang kedua, Kementerian Komunikasi, di mana Jabatan Komunikasi Masyarakat ataupun JKOM yang telah dipindahkan daripada Jabatan Perdana Menteri kepada Kementerian Komunikasi. Di mana saya ataupun Sri Gading memandang positif kepada perubahan ini dan berharap segala inisiatif dan juga agenda kerajaan dapat diselarikan dari sudut bahan kepada rakyat awam oleh pihak kementerian. Seperti mana kita sedia maklum bahawa Jabatan Penerangan dan juga Jabatan Komunikasi JKOM ini sewajarnya bergerak ke hadapan dengan lebih baik dengan pelbagai polisi dan dasar baru yang dapat diketengahkan oleh pihak kerajaan. Saya juga mengharapkan supaya kedua-dua agensi ini berfungsi dengan baik dan lebih proaktif, mempertahankan terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar kerajaan. Sebagai contoh, di mana kalau kita lihat propaganda-propaganda pihak tertentu ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab yang melihat dasar-dasar kerajaan itu menjadi satu perkara mainan ataupun perkara yang tidak positif. Sebagai contohnya tadi, apa yang saya nak sebut adalah berkaitan dengan isu padu yang dikatakan bakal mendedahkan maklumat peribadi seseorang apabila dapat diberikan ataupun dimasukkanlah. Maka di sini kalau kita lihat bahawa Menteri Ekonomi seringkali menyangkal dakwaan-dakwaan bahawa apabila maklumat peribadi telah masuk dalam data yang berkenaan, ianya adalah satu perkara rahsia kerajaan dan tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang lain. Jadi saya mengharapkan JKOM dan juga yang telah ditubuhkan ini dapat melaksanakan tanggungjawab yang lebih baik untuk menjelaskan kepada rakyat bahawa dasar-dasar kerajaan ini perlu sampai kepada rakyat seluruh negara, khususnya di luar bandar yang mungkin ketinggalan maklumat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Gading. Berikutnya Menteri akan menjawab 15 minit. Datuk Yang Pertua, saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar Rang Undang-Undang Pembekalan Pengutukan Semula Perbelanjaan 2024. Seramai 11 orang ahli berhormat telah berbahas dan izinkan saya menjawab perkara-perkara yang dibangkitkan. Terdapat juga perbahasan dalam kalangan ahli yang berhormat yang telah merujuk kepada kementerian yang tidak terlibat secara langsung dengan RUU ini. Pergulangan saya hari ini akan memberi tumpuan kepada kementerian dan agensi yang terlibat dengan RUU ini sahaja. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Gerik Sri Gading Tampin Jelutong telah menyentuh mengenai fungsi Akademi Kenegaraan dan langkah-langkah untuk menyemarakkan kenegaraan dalam kalangan rakyat. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, Akademi Kenegaraan yang sebelum ini dikenali sebagai Institut Pembangunan Kecermangan Kepimpinan (ILEAD) merupakan institusi di bawah KBS bercirikan Center of Excellence yang menumpukan fokus kepada pembangunan latihan kepimpinan belia. Modul-modul kenegaraan dan kepimpinan yang digunakan kepada para belia untuk mendidik mereka agar menjadi lebih patriotik, berjati diri dan bersatu padu. Selaras dengan fungsi JPM yang mengubal dasar serta menyelaras pelaksanaan merentasi pelbagai kementerian
dan agensi. Tujuan utama perpindahan fungsi Akademi Kenegaraan ke JPM adalah untuk memantapkan pelaksanaan dasar dan koordinasi yang lebih berpusat berkaitan aspek kepimpinan, patriotisme dan kenegaraan. Fungsi Akademi Kenegaraan melibatkan kumpulan sasar yang lebih menyeluruh merangkumi semua lapisan rakyat, termasuk pemimpin negara, kaki tangan kerajaan, belia, komuniti setempat, berbanding peranan elit yang sebelum ini hanya menumpukan pembangunan belia. Dengan pemindahan ini, penyampaian agenda kerajaan bagi aspek kepimpinan, patriotisme dan kenegaraan kepada semua lapisan masyarakat akan lebih berpusat, efisien, holistik dan sistematik. Ini juga dapat merealisasikan hasrat pembinaan Malaysia Madani yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu untuk menjadikan negara ini lebih maju, makmur, berteraskan nilai kepercayaan, kerjasama dan ketulusan antara semua pihak. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Tampin Padang Serai menyentuh soal skam dan jenayah cyber yang semakin berluasan. Pusat Respons Skam Kebangsaan yang telah mengendalikan lebih 75,000 panggilan dan berjaya membuku sehingga 60 juta ringgit transaksi, kerajaan menyediakan peruntukan kepada NSRC sebanyak 20 juta bagi meningkatkan lagi kefungsian NSRC membenteras jenayah skam. Bank Negara Malaysia dengan kerjasama sektor kewangan sedang membangunkan portal fraud kebangsaan NFP yang dijangka siap menjelang pertengahan tahun ini. Dengan kebolehan otomasi penjejakan dana, diharap portal ini akan mempercepatkan tempoh pengesanan, pembekuan dan pemulangan dana. Dalam pada masa itu juga, agensi berkaitan sedang meneliti keperluan untuk meminda undang-undang termasuk kanun tata cara jenayah yang membolehkan tindakan yang lebih berkesan diambil terhadap sindiket dan pemegang akaun keldai, seterusnya mencepatkan proses pemulangan wang kepada mangsa skam. Kementerian Digital melalui agensinya Cyber Security Malaysia sentiasa merangka strategi dan langkah-langkah berterusan bagi menangani serangan digital yang semakin berluasa. CSM sentiasa bekerjasama dengan NAKSA, agensi penguasa undang-undang dan badan regulatory seperti PDRM, Bank Negara Malaysia, SKMM, Suruhanjaya Security, JPDP dan sebagainya. Sehingga kini CSM tidak terlibat untuk kes yang melibatkan insiden phishing. Cyber Security Malaysia telah mengambil langkah memperkenalkan perlindungan kepada keselamatan ekosistem ruang cyber melalui program pemekasaan keselamatan cyber yang lebih dikenali sebagai Cyber Casa. Cyber Casa yang telah dilancarkan pada 23 Mac 2021 bertujuan untuk membangun, memperkasa, melasteri dan mengukuhkan prasarana dan ekosistem keselamatan cyber Malaysia agar sentiasa mampan, terpelihara dan berdaya tahan. Cyber Casa adalah pendekatan secara holistik yang merangkumi 3 komponen utama keselamatan cyber, iaitu insan, proses dan teknologi. Selain itu, Cyber Malaysia turut melaksanakan inisiatif keselamatan digital, antaranya program galakan pemekasaan keselamatan cyber kepada perusahaan kecil dan sederhana. Skim persijilan Global ACE di bawah Plan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia yang menyasarkan pembangunan 20,000 tenaga kerja keselamatan cyber menjelang tahun 2025. Cyber Security Malaysia Collaboration Program, satu inisiatif kerjasama awam swasta dengan menyediakan produk dan perkhidmatan keselamatan cyber. Sejak 2019, hampir 100 syarikat daripada sektor ICT telah mendaftar sebagai ahli CCP. Skim penilaian dan persijilan keselamatan digital dan privasi di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang tertumpu kepada pelaksanaan menyeluruh dalam pengurusan maklumat privasi dan keselamatan digital dan program-program berbentuk kesedaran keselamatan cyber dan pembentukan kesahihan penggunaan seperti Safer Internet Day pada setiap Februari.
inisiatif etika cyber kebangsaan dan jelajah anti-scam kebangsaan. Yang Berhormat Petaling Jaya menyentuh pembangunan PMKS. Untuk maklumat, kerajaan sedang memberi fokus kepada pembangunan PMKS. Ini dibuktikan